Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sihat insya-Allah wal afiat. Sentiasa kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmah dan mulia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua, zahir, batin, yang banyak, yang sikit, yang rahasia dan yang terang, dan semoga Allah mengampunkan segala dosa kita, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hari ini kita ada beberapa kisah yang sangat ajib dan sangat menarik tentang kita masih di dalam tajuk orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Cuma ada bahagian orang Yahudi yang diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia masuk di dalam agama Islam kerana Allahu yahdi linurihi man yasha. Kerana hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk dan hidayah kepada sesiapa sahaja. Oleh itu kebanyakan orang Yahudi tidak mendapatkan hidayah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yang bertemu dengan Rasulullah. Walaupun berbulu-bulu kali mereka membuat ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka ingin memastikan adakah Muhammad ini Nabi yang benar yang disebut di dalam kitab At-Taurah atau tidak. Dan hasil ujian mereka itu semua Muhammad adalah Nabi. Muhammadlah Nabi yang dimaksudkan oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam kitab At-Taurah. Baik. La ilaha illallah. Antara cara orang Yahudi menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara soalan-soalan yang mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an khalqis samawati ay fi ayyi zaman. Mereka pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bilakah di hari apa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit. Orang Yahudi ni suka sombong dan menunjuk mereka tahu. Mereka selalu suka menunjuk yang mereka ni
banyak ilmu dan banyak tahulah benda yang lain-lain mereka tak tahu. Walaupun kadang-kadang memang ada banyak ilmu, mereka ada banyak ilmu tentang kejadian-kejadian di dunia di zaman dahulu, khususnya di golongan Arab, mereka tak belajar ilmu. Jadi mereka suka kata bahasa biasa, suka belagak lah. Mereka banyak berilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang Yahudi tentang sikap ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sesungguhnya maksud firman Allah, kamu tidak mendapatkan daripada ilmu kecuali yang sedikit, kecuali sedikit sahaja. Sedikitlah ilmu kamu wahai orang Yahudi. Tetapi Yahudi jawab macam mana kepada Rasulullah tentang ayat ini? Mereka kata, "Utina ilman katsira." Bahkan kami diberi ilmu yang banyak, bukan sedikit. Ilmu kita banyak. Mereka bukan sombong hanya kepada Nabi Muhammad, bahkan sombong hatta kepada Allah. Sebab ini firman Allah. Dan mereka tahu Muhammad ini adalah Nabi dan menerima wahyu dari Allah. Allah berfirman, kamu hanya mendapatkan sedikit daripada ilmu. Atau ilmu kamu hanya sedikit. Tapi mereka kata tidak. Ilmu kita terlalu banyak. Utina Taurah. Kita telah diberi Al-Taurah, kitab Al-Taurah. Wa man utiya Taurah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi Al-Taurah, maka telah diberi kepadanya kebaikan yang banyak. Yani mereka sombong dan tidak menerima firman Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi mereka tanya Rasulullah tentang bilakah Allah menciptakan langit dan bumi juga dan yang lain-lain seperti bukit sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda, Allah telah menciptakan bumi di hari Ahad dan Isnin. Hari Ahad dan Isnin Allah ciptakan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bukit-bukit dan gunung-gunung di dunia ini di hari Selasa. Kerana itu ulama berkata, yani orang di zaman dahulu mereka kata hari Selasa ni hari yang berat. Rahasia hari Selasa kerana Allah menciptakan bukit-bukit di hari Selasa. Wa khalaqal bihara wal ma', dan Allah telah menciptakan laut dan air, juga bangunan-bangunan dan negara-negara, dan memakmurkan dan merosakkannya di hari Arbi'ah, di hari Rabu. Di hari itu kejadiannya selalu di hari Rabu. Dan Allah menciptakan langit-langit di hari Khamis. Dan Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, malaikat di hari Jumaat. Kemudian mereka kata kepada Rasulullah, "Thumma madza ya Muhammad?" Kemudian apa? So Nabi SAW berhenti sehingga hari Jumaat. Tak sebut tentang hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW kata, "Thumma istawa 'ala al-'arsy." Dia kata kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala al-'arsy. Qalu qad asabta law tammamta thumma istarah. Engkau benarlah wahai Muhammad dengan jawapanmu, tetapi ada satu kekurangan dalam jawapanmu. Kamu tak kata kemudian Allah rehat di hari Sabtu. Sebab orang Yahudi, akidah mereka, Allah menciptakan makhluk-makhluk semua di hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Di hari Sabtu Allah rehat. Na'udzubillah min zalik. Tapi itu mustahil. Itu haram dan akidah yang sesat. Akidah orang Yahudi. Kerana itu mereka memanggil hari Sabtu hari rehat.
Orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap dan memanggil hari Sabtu hari Rihat. Kerana apa? Kerana mereka kata Allah rihat di hari Sabtu daripada lepas selesai menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Lepas mereka menyatakan begitu, Allah Subhanahu wa taala turun berfirman-Nya, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub." Dan kami, maksud firman Allah, dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk yang di antara langit dan bumi seperti bukit, bintang, matahari, bulan, sebagainya. Semua itu Allah menciptakannya di dalam 6 hari sahaja. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan berhatikanlah, Allah tidak merasa penat pun. Allah tidak merasa penat pun tintan kerana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala makhluk itu di dalam 6 hari. Yani Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menolakkan fitnah orang Yahudi itu yang menyatakan hari Sabtu hari rihat Allah. Nauzubillah min zalik. Fasbir ala ma yaqulun. Hujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah sabarlah atas apa yang mereka kata ini. Orang Yahudi ini jahil. Orang Yahudi suka menisbahkan akidah yang sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama tauhid, ulama akidah Islamiyah, ulama tauhid mereka berkata golongan manusia yang pertama yang mula menisbahkan badan dan bentuk badan kepada Allah adalah orang Yahudi. Sebelum orang Yahudi, semua makhluk, semua manusia mereka bersangka dan beriktikad Allah tidak mempunyai badan. Orang Yahudi daripada golongan orang yang beragama. Daripada golongan orang yang beragama, mereka lah orang yang pertama yang menisbahkan akidah tajsim. Akidah tajsim itu yakni menisbahkan badan kepada Allah, tangan, muka lah sebagainya. Itu akidah orang Yahudi. Di satu hari pun mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan pun yang membuat Rasulullah sangat marah. Mereka kata, "Ya Rasulullah," satu kumpulan orang Yahudi, "Wahai Muhammad, Tuhan yang menciptakan jin dan manusia, menciptakan malaikat dari cahaya, Adam daripada tanah, Iblis daripada api, langit daripada asap, bumi daripada buih-buih air. Berilah tahu kepada kami, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan Tuhan ni yang menciptakan segala-galanya." Na'udzubillah min zalik. Ini soalan fitnah di dalam akidah. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Wahai orang Islam, perhatikan. Kadang-kadang syaitan datang kepada kita ingin memfitnahkan kita. Dengan cara apa? Syaitan berkata kepada kita, Allah yang menciptakan ini. Dan ini dibuat oleh itu. Ya, ini dibuat oleh itu. Dan ini yang dibuat oleh itu. Sehingga dia kata, ya ini dicipta oleh Allah. Kemudian syaitan akan masukkan satu akidah atau satu waswas atau fitnah dalam otak kita. Dia kata, dan siapa yang menciptakan Allah? Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi SAW dia kata, kalau kamu dapat pernah fikir macam tu, pernah ada waswas atau khawatir yang begitu, Nabi SAW ajar kita membaca doa ini. Amantu billahi wa rasulih, amantu billahi wa rasulih, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini doa sunnah kita membacanya jika ada pemikiran-pemikiran yang tak sesuai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lepas mereka tanya Rasulullah begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah sehingga warna kulit muka Rasulullah bertukar. Maka turunnya Jibril alaihi salam di waktu itu menyuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaffid alaik." Tenang wahai Muhammad. Jangan marah. Dan Sayyidina Jibril turun membawa surah Qul Huwallahu Ahad. Menolakkan akidah tajsim yang sesat yang dikata oleh orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca atas mereka, Qul Huwallahu Ahad. Allah yang bersatu. Allahus Samad. Allah tidak memerlu apa-apa.
bukan seperti kita yang berbadan. Kita ada badan, jadi kita perlu kepada makan, perlu kepada minum, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak, bukan begitu. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi siapa-siapa yang pernah berfikir tentang perkara yang macam ni, dia sunnah membaca terlebih dahulu isti'azah, iaitu na'udzubillah min dzalik, a'udzubillah minasyaitanir rajim, kerana perkara ni dari syaitan. Jadi perkara yang pertama, ubatnya kita kena tahu ini dari syaitan, sebab Nabi SAW dah bagi tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Yang ketiga, baca amantu billahi wa rasulih. Jadi saya ulang sekali lagi, ubat kalau kita dapat fikir tentang perkara yang tak baik terhadap Allah, akidah kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, kita terlebih dahulu kita kena tahu perkara itu dari syaitan. Yang kedua, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang ketiga, kita baca amantu billahi wa rasulih. Ini ubat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang bersedialah untuk mendengar cerita Sayyidina Abdullah bin Salam yang semalam saya janji kamu semua akan menceritakan di hari ini. Abdullah bin Salam, dia adalah ulama yang paling terkenal di golongan Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di golongan Yahudi. Abdullah bin Salam sebelum Islam namanya Al-Husain atau Al-Hasin. Ini namanya. Tetapi selepas masuk Islam, selepas memeluk Islam, Nabi SAW tukar namanya kepada Abdullah. Jadi nama yang terbaik. Nabi SAW bersabda, khairul asma' ma'ubbida wa hummid. Sebaik-baik nama adalah nama yang ada Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qadir, sebagainya. Ini sebaik-baik nama. Atau Hummid, yakni Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Ini nama Hummid, yakni ada sifat pujian. Ini adalah dua nama yang terbaik sekali. Dan Abdullah bin Salam ini, dia dari keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Abdullah bin Salam, dia pernah mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mula Rasulullah dari sebelum Rasulullah sampai ke Al-Madinah. Yakni ketika Rasulullah masih di Mekah, Abdullah bin Salam daripada Madinah, dia dah sampai kepadanya berita bahawasanya Nabi ada satu lelaki namanya Muhammad di Makkah mengaku dirinya Nabi. Tapi Abdullah bin Salam diam sahaja. Dan dia menggunakan masa itu dengan baik. Dia tahu satu hari Rasulullah akan datang kepada Madinah. Kalau ini Nabi benar, dia akan keluar dari Makkah dan akan datang sini. Sepanjang waktu itu, beberapa tahun Rasulullah di Makkah, Abdullah bin Salam asyik membaca At-Taurah dan kitab-kitab mereka daripada ulama mereka, daripada orang Yahudi yang dahulu. Dia mencari sifat dan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Di kitab At-Taurah ada tanda-tanda Nabi Muhammad. Di kitab-kitab orang Yahudi yang dahulu, sejarah mereka, ada juga banyak ulama yang mencerita tentang tanda-tanda Nabi Muhammad SAW. Nama Rasulullah, hatta yakni bentuk badan Nabi SAW pun dicerita di dalam kitab At-Taurah. Tetapi Abdullah bin Salam dikata, aku diam tidak mencerita kepada siapa-siapa tentang perkara ini. Sehingga Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah. Lepas Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah, ketika orang semua menjerit dan berkata, telah sampai Rasulullah kepada Al-Madinah. Ketika waktu itu dia kata, di waktu itu saya sedang buat kerja atas pokok kurma.
Di bawah pokok kurma itu ada makcik aku. Abdullah bin Salam dia kata, makcik aku ada di bawah pokok kurma. Maka selepas dia mendengar orang bagi tahu dan menjerit dengan suara mereka, Rasulullah telah sampai, Rasulullah telah sampai. Abdullah bin Salam dengan tanpa dia berasan, tanpa dia rasa, dia terus menjerit, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan gembira dan seronok dan turun terus daripada pokok kurma itu. Lompat daripada atas pokok kurma, daripada kegembiraannya. Makciknya, orang Yahudi waktu itu, dia belik, dia kata, wahai saudara, dia anak buahnya. Dia kata, wahai saudara, wahai Al-Hasin, yakni Abdullah bin Salam. Demi Allah, kalau Musa bin Imran datang, kalau Nabi Musa itu Nabi kita, orang Yahudi, datang kepada kita, ini kedatangan atau ketibaan Nabi Musa, engkau tak akan buat lebih daripada ni. Yakni, cara kamu menyambut kedatangan Muhammad ini seperti seolah-olah ini Musa yang datang kepada kita. Yakni dia rasa belik dan dia tanya dia, kenapa buat begitu wahai Abdullah? Dijawab kepada makciknya. Dia kata, ai ammah. Yakni, benarlah wahai ammah. Aku tak akan buat lebih daripada ni kalau Musa yang datang kepada kita. Wallahi, huwa akhu Musa. Demi Allah, wahai makcik, ini adalah adik-beradik Musa. Yakni Nabi Muhammad. Adik-beradik daripada kenabian. Di dalam kenabian. Seperti adik-beradik dalam Islam. Al-Anbiya, mithlul ikhwan. Para anbiya semua seperti adik-beradik. Seperti kita orang Islam semua seperti adik-beradik. Dia kata, ini akhu Musa. Ini sama, adik-beradik Nabi Musa. Dan dia, agamanya sama seperti agama Nabi Musa. Dia dibangkit oleh Allah dengan benda, dengan agama yang sama yang dibangkit oleh Nabi Musa. Maka makciknya pandang kepada Abdullah bin Salam dengan serius. Dia kata, dia dengar sebab dia tahu Abdullah bin Salam ni ulama. Dan dia tahu apa yang dia kata. Dia pandang kepada Abdullah bin Salam, dia kata, ya bna akhi, wahai anak saudara, wahai anak buahku. Ahuwa an-nabiyyu alladhi kunna nukhbaru annahu yub'atsu ma'a ba'thi sah. Wahai anak buahku, wahai Abdullah bin Salam, adakah benarlah ini Nabi yang kita dari dulu asyik mendengar cerita daripada Taurat, daripada ulama kami, atuk-atuk kami, Nabi yang akan dibangkit di akhir zaman sekali dengan qiyamus sa'ah, dengan hari kiamat, sebelum hari kiamat? Maka Abdullah bin Salam jawab kepadanya, dia kata, ya wahai makcikku. Dia pastikan kepadanya, dia kata, ini Muhammad. Ini sebelum jumpa Rasulullah. Baru saja dengar khabar, dia terus gembira dengan kedatangan Nabi dan dia dah yakin tentang perkara itu. Selepas tu, dia kata, aku dengan segera pergi menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia kata Rasulullah di rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kita dah cerita ni. Nabi SAW turun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari lepas sampai Al-Madinah. Abdullah bin Salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kali pertama aku bertemu dengan Rasulullah, perkara pertama aku mendengar daripada mulutnya, yakni hadis yang pertama aku mendengar daripada Rasulullah, iaitu ya ayyuhan nas ufshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Macam hujung hadis tu tadkhulul jannata bisalam. Lebih kurang macam nama Abdullah bin Salam. Subhanallah. Ini hadis pertama Abdullah bin Salam dengarnya dari Rasulullah. Maksudnya, wahai manusia,
Ufshus salam, sebarkanlah keamanan. Nabi SAW yang mengajarkan dunia semua menyebarkan salam dan aman dan ketenteraman. Nabi SAW kata, wahai manusia, bukan wahai orang Islam sahaja, wahai manusia, sebarkanlah keamanan. Wasilul arham, dan lakukanlah silatul rahim di antara kalian semua. Wa at'imut ta'am, dan kenyangkanlah perut orang yang lapar. Berikanlah makanan sebagai sedekah kepada orang yang lapar. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan buatlah solat, bangunlah solat di tengah malam ketika manusia semua tidur. Maka kalau engkau melakukan perkara tersebut, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk di dalam syurga dengan selamat. Ini hadis pertama Abdullah bin Salam dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ketika itu orang semua datang ke Langkaput nak jumpa Rasulullah, nak tengok, sebab ada banyak daripada orang Islam di Madinah yang belum lagi tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di waktu tu dia kata dengan ramai orang macam tu, saya masuk di antara ramai orang nak tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai luar rumah Abu Ayyub Al-Ansari nak tengok muka Rasulullah. Selepas Abdullah bin Salam, subhanallah, melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu itu Abdullah bin Salam telah mendengar banyak fitnah-fitnah tentang Rasulullah, kepada Rasulullah. Ramai orang yang kata Muhammad ini pendusta, Muhammad ini penipu, Muhammad ini tak boleh percaya. Jadi dia kata, aku akan tengok mukanya terlebih dahulu. Dari itu aku boleh tahu terus dia orang pendusta atau dia orang yang boleh dipercayai. Maka Abdullah bin Salam berkata, "Falamma ra'aitu wajhahu sallallahu alaihi wasallam, araftu annahu wajhun ghairun kadzab." Ketika aku sahaja mata aku jatuh kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terus merasa yakin yang penuhkan hati aku, wajah ini bukan wajah manusia yang berdusta. Ini bukan muka orang yang tipu. Sebab itu, kebenaran dia akan menjadi jelas pada muka kita kalau kita orang yang benar. Dan penipuan dia akan dinampak oleh mata orang yang berilmu dan basirah, yang hatinya bercahaya jika kita penipu. Jadi muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambarannya, wajahnya, kalamnya membuktikan di sisi orang yang berakal, orang yang matang, orang yang berilmu, terus ini muka orang yang bukan orang pendusta. Ini orang yang percaya. Ini orang yang benar. Ini orang yang shadiq. Dan itu adalah sifat para anbiya dan mursalin. Setelah itu Abdullah bin Salam dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa soalan. 3 soalan. Dia kata, "Ya Muhammad, aku ingin bertanya kepada kamu 3 soalan. Yang mana jawapan 3 soalan itu hanya Nabi sahaja yang boleh menjawab. Kalau engkau boleh menjawab kepada aku tentang soalan ini, maka ini menambahkan keyakinan saya tentang kenabianmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Tanyalah, apa soalan kamu?" Dia kata soalan pertama, apakah tanda pertama yang besar hari kiamat? Tanda besar hari kiamat. Soalan kedua, apakah makanan pertama dimakan oleh ahli syurga? Ahli syurga makan makanan apa? Apa makanan yang pertama mereka makan lepas masuk syurga? Soalan yang ketiga, seorang anak, bayi itu, kenapa kadang-kadang muka atau wajah anak kita mirip muka ayahnya, kadang-kadang mirip muka ibunya? Apa rahasianya?
Nabi SAW terus kata kepada Abdullah bin Salam, Subhanallah, akhbarani bihinna Jibrilu anifan. Baru Jibril telah memberi kepada saya 3 jawapan ini. Terkejut Abdullah bin Salam. Dan Nabi SAW kata, aku baru dapat ilmu tentang ketiga perkara ini dari Jibril. Jibril baru memberitahu kepada aku. Maka Jibril, Abdullah bin Salam dia kata kepada Rasulullah, oh Jibril. Dia kata, ya. Abdullah bin Salam dia kata, Jibril ini adalah musuh bara Yahudi. Orang Yahudi sangat membenci dan memusuhi Jibril ini. Mereka tak suka nama Jibril. Maka sebab ulama berkata hatta Allah Subhanahu wa taala turun di dalam Al-Quran, man kana aduwwan li Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, malaikat-malaikat juga, Allah memusuhi kepada mereka. Iaitu Yahudi. Orang Yahudi sahaja musuh kepada Jibril. Kenapa? Ulama kata kerana orang Yahudi menuduh malaikat Jibril. Orang Yahudi musuh kepada Jibril sebab mereka kata sepatutnya Jibril menurunkan kenabian yang terakhir, Nabi akhir zaman, kepada seorang daripada Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Ishaq. Tetapi dia pergi menurunkan kenabian akhir zaman kepada keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Nabi Musa, Nabi Isa ini semua, ini Bani Israel. Bani Israel ini semua keturunan Nabi Ishaq. Bani Israel semua keturunan Nabi Ishaq. Jadi orang Yahudi dendam dan tidak menerima takdir dan ingin mengawal atau mengontrol urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, iaitu keturunan Nabi Ismail. Tapi mereka kata, ini salah. Sebenarnya ini daripada Jibril. Jibril yang salah buat itu. Jadi kita musuh kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Allah. Juga antara sebab mereka musuh kepada Jibril kerana mereka kata kepada Abdullah bin Salam, dia jelaskan kepada Rasulullah, dia kata orang Yahudi kata, kalau yang membawa wahyu kepadamu wahai Muhammad, Mikail, orang Yahudi berbuas hati. Mereka buas hati boleh beriman dengan kamu. Boleh ikut kamu wahai Muhammad. Tetapi yang turun membawa wahyu kepadamu adalah Jibril. Mereka benci Jibril. Kenapa benci Jibril? Yahudi kata, kerana Jibril lah yang menurun dari langit membawa azab dan kebinasaan. Kerana Bani Israel ini banyak mendapatkan azab dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membawa kemurkaan itu semua? Jibril alaihissalam. Jadi mereka musuh dan benci kepada Jibril. Tapi ini kebodohan yang sangat teruk kerana Jibril ikut arahan Allah. Jibril hanya hamba Allah yang mengikuti arahan Allah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mari kita dengar jawapan Nabi SAW kepada 3 soalan itu. Soalan yang pertama apa? Soalan Abdullah bin Salam kepada Rasulullah, ujian. Apakah tanda pertama besar hari kiamat? Nabi SAW jawab, api. Ada riwayat lain dikata api yang keluar daripada kota Adan atau negeri Adan dari Yaman. Antara tanda-tanda hari kiamat yang besar seperti Masihud Dajjal sebagainya, iaitu satu api yang besar yang keluar daripada Yaman, dan dia akan menolakkan manusia semua akan lari daripadanya sehingga mereka bertemu. Dia akan kejar manusia semua dari satu dunia, api itu, sehingga mereka berkumpul di bumi mahsyar. Dan selepas itu mereka akan mati di sana. Semua akan meninggal di sana. Ini mahsyar yang pertama, ulama kata. Ini hasyar yang pertama, mahsyar yang pertama. Lepas tu mereka akan dibangkit untuk mahsyar yang kedua, iaitu hari kiamat. Jadi dia jawab kepada Abdullah bin Salam, ini jawapan yang pertama. Ini tanda yang besar. Baik. Soalan yang kedua Abdullah bin Salam dia kata, makanan apa yang pertama dihidangkan untuk ahli syurga? Nabi SAW jawab, ziyadatu kabidil hut.
Saya tak tahu apa translate-nya dalam bahasa Melayu, tetapi dia satu dalaman ikan, macam hati ikan. Dia kata ziyadat kabid, kabid hati ikan. Dia kata sebelah hati ikan ada satu daging lipih. Tak tahu daging ke apa, yang penting dia ada lipih dan bergantung dengan hati ikan. Dia kata itu adalah makanan pertama ahli syurga. Dan ulama berkata rasanya sangat sedap perkara tu. Saya wallah ala saya tak pernah cubanya. Saya tak pernah cuba pun hati ikan. Tapi ini bukan hati ikan, dikata ziyadah, bertambahan yang ada sebelah hati ikan. Tak tahu, kalau ada siapa-siapa tahu perkara tu, bolehlah share dalam komen gambarnya ke, atau apa namanya ke, sebab saya tak tahu apa namanya dalam bahasa Melayu. Yang maksudkan dalam hadis tu, ada satu bertambahan, satu macam daging ke, macam hati, sebelah hati ikan. Dan dia bergantung dengan hati ikan. Itu yang akan dihidangkan makanan pertama untuk ahli syurga. Dan ulama berkata makanan itu sangat sedap dan rasanya sangat ajib yani. Jadi itu jawapan yang kedua. Soalan yang ketiga, iaitu muka anak. Kenapa kadang-kadang mirip macam muka ayah, kadang-kadang macam muka ibu? Nabi SAW jawab, dia kata kalau muka, kalau yakni ketika suami isteri berhubungi, melakukan hubungan khas yang halal antara suami isteri, maka jika air seorang ayah itu mendahulukan air isterinya, air ibu itu, maka anak itu akan mukanya mirip macam ayah. Dan terbalik juga, kalau air ibu itu mendahulukan air ayah, maka muka anak itu akan menjadi mukanya macam ibu. Yani sebab tempat di dalam rahim ada satu kawasan khas, itu di tempat Allah SWT ciptakan anak. Jadi bila mana suami isteri melakukan hubungan khas itu, maka dua-dua air daripada suami dan isteri akan mempergi kepada kawasan itu, rahim itu yang Allah SWT ciptakan anak di sana. Jadi air mana yang terlebih dahulu sampai kepada sana, anak itu akan menjadi mukanya seperti yang mempunyai air itu, ayah atau ibu. Jadi Rasulullah jawab begitu kepada Abdullah bin Salam. Selepas itu Abdullah bin Salam terus menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu annaka Rasulullah haqqan." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah yang benar. Wa annaka ji'ta bihaq, dan engkau telah membawa kebenaran. Thumma raja'tu ila ahli baiti fa amartuhum fa aslamu. Lepas tu Abdullah bin Salam pergi menuju kepada keluarganya, macamnya tu anak isteri, keluarganya semua, dia suruh mereka masuk Islam dan ikut Rasulullah. Ini Nabi yang saya pernah ajar kamu selama sekarang, dia akan dibangkit oleh Allah. Ini adalah Nabi akhir zaman. Dan dia kata fa aslamu. Alhamdulillah, dia kata keluarganya semua masuk Islam. Tetapi Abdullah bin Salam risau daripada golongan Yahudi kerana mereka tak takut Allah. Mereka biasa bunuh siapa yang ikut Rasulullah. Dia kata, katamtu islami, aku sembunyikan Islam saya. Abdullah bin Salam. Lepas tu dia kata, kemudian lepas beberapa waktu aku datang menuju kepada Rasulullah balik. Aku cerita kepada Nabi SAW. Saya cakap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah belum lagi pindah kepada rumahnya, belum lagi bina rumah. Masih sebagai tetamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abdullah bin Salam dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi semua tahu, semua mengaku aku ini adalah pemimpin mereka dan keturunan pemimpin mereka. Yakni ayah Abdullah bin Salam, atuknya, semua mereka ulama dan ketua-ketua yang besar dan paling ulama di dalam golongan Yahudi. Dan orang Yahudi mengaku saya adalah orang yang paling berilmu tentang agama Yahudi. Maka ya Rasulullah, aku nak minta sesuatu dari Rasulullah. Apa tu? Rasulullah kata, Abdullah bin Salam dia kata, sembunyikan saya. Suruhkanlah saya belakang lansir ke mana-mana.
di dalam rumah. Kemudian Rasulullah panggillah orang-orang yang besar daripada golongan Yahudi datang bertemu dengan kamu. Dan di waktu itu orang Yahudi tak boleh lawan Rasulullah dan mereka boleh. Kalau Rasulullah panggil mereka, mereka datang jumpa Rasulullah. Dan jangan memberitahu kepada mereka, ya Rasulullah, yang saya ni dah masuk Islam. Kerana kita nak buat ujian dan aku nak buktikan kepada Rasulullah. Nak buktikan apa? Dia kata, orang Yahudi ni qaumun buht. Orang yang ada sifat buht. Apa buht itu? Iaitu mereka suka menolakkan kebenaran. Susah nak terima kebenaran. Mereka suka menolakkan kebenaran dengan kebatilan. Wa a'zamu qaumin adhihah. Dan mereka sebuah kaum yang paling berdusta. Tipu je. Itu kerja Yahudi. Tipu. Dan Abdullah bin Salam, ulama yang paling besar dalam golongan Yahudi, dialah yang menyebutkan sifat kaumnya. Dia kata, kaum aku ni, kaum Yahudi, sebuah kaum yang paling pakar tentang tipu. Na'udzubillah min zalik. Wa innahum iya'lamu anni qad aslamtu qalu fiyya ma laysa fiyya. Dan sekerana itu, ya Rasulullah, kalau mereka dah tahu aku dah masuk Islam, mereka akan tuduh saya macam-macam. Jadi jangan siapa-siapa bagi tahu mereka aku dah masuk Islam. Lepas mereka berkumpul di depanmu, ya Rasulullah, ambillah perjanjian dari mereka. Apabila aku mengikutimu, mereka kena ikut kamu juga. Dan mereka kena beriman dengan kamu dan dengan kitab kamu. Sebab orang Yahudi rasa perkara ni macam mustahil Abdullah bin Salam masuk Islam. Tapi subhanallah, Allah dah pilihnya. Allah dah pilihnya. Lepas tu Rasulullah panggil orang Yahudi, datang mereka semua di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penting lah, orang yang penting depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya orang Yahudi, tegur mereka. Dia kata, wailakum ya ma'syara Yahud. Wahai orang Yahudi, wailakum, celakalah engkau. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Fawallahi alladhi la ilaha illa huwa innakum lata'lamuna anni Rasulullah haqqah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya engkau mengetahui bahawasanya aku adalah Rasulullah yang benar. Wa inni ji'tukum bihaq, dan aku membawa kebenaran untuk kalian. Aslimu, masuklah Islam. Qalu ma na'lam. Mereka jawab kepada Nabi, mereka kata, la na'lam. Kami tak tahulah, mana ada kita tahu perkara ni. Sebab Nabi SAW kata, kau tahu, aku Rasulullah. Dia kata, mereka kita tak tahu. Maka Nabi SAW mengulangkan ayatnya itu 3 kali kepada mereka. Dan mereka jawab sama, kita tak tahu. Kita tak tahu langsung yang kau ini Rasulullah yang benar. Lepas tu Rasulullah SAW pandang kepada mereka, dia kata, فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ ابْنُ سَلَامٍ. Bagaimana pandangan kamu tentang Ibnu Salam, yakni Abdullah bin Salam? Bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di dalam golongan kamu, wahai orang Yahudi? Mereka terus jawab, "Dzaka sayyiduna wa ibnu sayyidina." Itu pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Itu paling alim ulama kami dan anak ulama kami. Mereka terus bangga dan memuji Abdullah bin Salam. Dalam riwayat yang lain mereka kata, dia adalah seorang Yahudi yang terbaik dan anak orang yang paling terbaik. Masya Allah. Maka dalam yakni apa? Yani mereka kata dia adalah orang yang paling alim dari golongan kami. Nabi SAW kata kepada mereka, baik, kalau kamu jawab macam ni, afara'aitum in syahida anni Rasulullah wa amana bil kitab alladhi unzila alayya tu'minu bihi? Dia kata, adakah kalian ini, wahai orang Yahudi, adakah kalian akan beriman kepada aku jika Abdullah bin Salam ini, yang kamu baru memujinya,
beriman kepada aku, beriman kepada kitab yang aku bawa, iaitu Al-Quran. Mereka kata, iya, kita bersedia, kita boleh beriman. Naam. Tapi apa yang saya kata tadi, mereka rasa yakin Abdullah bin Salam takkan buat, sebab itu mereka kata boleh. Sebab apa? Mereka yakin takkan masuk Islam. Mereka macam nak gelakkan Rasulullah. Tapi sama seperti mana Abdullah bin Salam sebutkan sifat orang Yahudi. Mereka bohong. Mereka orang yang kuat penipu. Mereka janji macam mana, mereka susah nak menunaikan perjanjian mereka. Janji berapa kali dalam Al-Madinah mereka khianat. Ini kita akan belajar nanti. Beberapa kali orang Yahudi khianat janjian mereka kepada Rasulullah. Lepas mereka kata, ya, kita akan beriman kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Sebab perkara ini mustahil akan jadi. Waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Salam melakukan perkara yang sangat memalukan mereka. Rasulullah terus memanggil Abdullah bin Salam. Dia kata, Abdullah bin Salam, silakan masuk kepada majlis kami. Terkejut orang Yahudi waktu itu. Apa ceritanya? Mereka setiap satu pandang kepada yang lain. Apa ceritanya? Pandang bukulat mata mereka kepada Abdullah bin Salam. Apa ceritanya? Terkejut sangat. Abdullah bin Salam menyuruh di dalam rumah Rasulullah. Seolah-olah macam dah baik dan masuk Islam. Wah, apa jadi lepasnya? Abdullah bin Salam keluar. Lepas Abdullah bin Salam keluar, dia kata, amma ta'lam. Rasulullah kata kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam. Lepas dia keluar, dia kata, adakah engkau mengetahui aku ini adalah Rasulullah yang engkau berjumpa sifat aku, tanda-tanda aku di dalam kitab Taurat kamu dan Al-Injil. Allah telah mengambil perjanjian daripada kamu semua, wahai orang Yahudi, yang kau akan beriman kepada aku dan mengikuti aku, barang siapa yang dapat ada di dalam kehidupan waktu saya hidup. Abdullah bin Salam jawab, bala ya ma'syara Yahud. Benarlah wahai Rasulullah, dan benarlah wahai orang Yahudi. Benarlah apa yang dikata oleh Rasulullah. Wailakum ittaqullah. Lakalah engkau kalian. Ittaqullah. Taqwalah kepada Allah. Wallahi, demi Allah, engkau tahu ini adalah Rasulullah yang benar. Dan dia telah membawa kebenaran. Dan engkau telah menjumpa sifat-sifat Nabi Muhammad ini di dalam kitab At-Taurah. Namanya dan sifat-sifatnya. Bukan sahaja sifat yang tak jelas. Sifat yang sangat jelas. Yani siapa-siapa yang jumpa Rasulullah, dia terus tahu. Ini dia. Ini dia. Waktu itu, apa yang orang Yahudi buat? Mereka terus menyatakan, kalabta, engkau mendusta, wahai Abdullah bin Salam. Kau tipu. Anta syarruna wabnu syarrina. Engkau adalah orang yang paling jahat daripada kami dan anak orang yang paling jahat daripada kami. Kami tak mengaku engkau ulama kami. Kami tak mengaku engkau orang yang terbaik daripada kita. A'udzubillah. Waktu itu Abdullah bin Salam gelak. Dan dia pandang kepada Rasulullah. Dia kata, hadza alladhi kuntu akhaf ya Rasulullah. Inilah yang aku risau terjadi ya Rasulullah. Kalau mereka tahu sebelum masuk Islam, mereka tak akan janji. Tapi saya dah buktikan depan Rasulullah kan. Jadi mereka janji akan masuk Islam kalau aku masuk Islam. Tadi mereka janji akan ikut Rasulullah kalau saya ikut Rasulullah. Tapi sekarang depan mata kamu ya Rasulullah dan sahabat semua. Tengok, mereka mungkir janjiannya. Tadi kata aku paling terbaik dan anak orang paling terbaik. Sekarang tukar pula. Dalam satu majlis sahaja aku telah menjadi orang yang paling jahat dan anak orang yang paling jahat. Alam ukhbirka annahum qaumun buht. Bukankah aku telah memberitahu kepadamu ya Rasulullah, orang ini orang Yahudi, qaumun buht. Orang yang suka khianat, pendusta dan melampau batas. Kalau mereka musuh kepada siapa-siapa, waktu itu Rasulullah nampak hujahnya dah jelas. Orang Yahudi ni susah nak mereka menerima agama Islam dan kebenaran di depan mata mereka, tapi Allah tak beri tunjuk kepada mereka. Waktu itu Rasulullah SAW turun mereka keluar. Turun orang yang dia keluar. Yani
kamu semua dah memalukan diri, janji di awal majlis kamu janji macam-macam, di hujung majlis kamu tukar semua yang kamu dah janji di awal majlis. Jadi Rasulullah SAW keluar daripada majlis itu. Waktu itu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menzahirkan Islamnya. Sebelum tu beliau menyuruhkan Islam, tetapi lepas tu beliau menzahirkan Islamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kerana kejadian ini, cerita yang saya baru cerita tadi, yakni Abdullah bin Salam bersaksi untuk Rasulullah, tapi orang Yahudi pendusta dan menolakkan persaksian itu, Allah memuji Abdullah bin Salam di dalam Al-Quran, dalam suratul Ahqaf. Di dalam surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-10. Saya baca translate-nya. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Maksudnya, katakanlah, yakni wahai Muhammad, apakah pendapatmu jika sebenarnya, yakni Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, sedangkan ada seorang saksi daripada Bani Israel, iaitu Abdullah bin Salam. Yani ini satu kebanggaan untuk Abdullah bin Salam, iaitu Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Kita sampai zaman sekarang, kita baca ayat ini yang Allah memuji Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan yakni mereka ingkarkan Al-Quran, ingkarkan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala kata, sedangkan ada seseorang, iaitu Abdullah bin Salam, saksi daripada Bani Israel. Dia daripada golongan kamu, dari ulama kamu sendiri. Dia yang bersaksi, yang mengakui kebenaran yang sama dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman, iaitu Abdullah bin Salam. Lalu dia beriman. Manakala kamu menyombongkan diri, yakni sombong. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat zalim bagi orang Yahudi, kerana mereka di awal majlis mengaku dan berjanji macam-macam, tetapi di akhir majlis mereka menolak, dan mereka zalimkan Rasulullah, zalimkan orang Islam, bahkan zalimkan orang Yahudi sendiri. Siapa-siapa orang Yahudi yang nak masuk Islam, mereka akan bunuh dia. Siapa-siapa orang Yahudi yang nak masuk Islam, mereka sangat memburukkan nama Rasulullah, nama Islam, nama agama Islam ni, sangat memburukkannya di sisi rakyat mereka, sehingga jarang sangat orang Yahudi masuk Islam. Jadi benar dan sesuai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan sifat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, orang Yahudi yang zalim. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita dan menjadikan kita antara pencinta kepada Rasulullah SAW, yang sentiasa mengingati Rasulullah SAW, dan kita sentiasa dekat dengan Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan untuk mata kita semua yang sedang penonton, yang akan mendengar kuliah ni semua. Semoga Allah memuliakan mata kita dengan melihat dan mimpi Rasulullah SAW di dunia, dan di akhirat kita dapat melihat kepada wajah Rasulullah SAW yang disebutkan sifatnya seperti Abdullah bin Salam. Dia kata, kalau nampak muka Rasulullah, engkau akan mendapat satu rasa yakin bahawasanya muka ini bukan muka orang pendusta, bukan muka orang jibu. Muka-muka mata kita ni semua dapat melihat kepada wajah itu, kepada wajah Rasulullah SAW. Bahkan ulama berkata, barang siapa yang tidak melihat kepada wajah Rasulullah di akhirat, maka itu tanda jelas dia bukan daripada ahli syurga. Moga-moga insya-Allah kita semua dapat melihat kepada wajah Rasulullah di dunia, di dalam mimpi, juga di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua juga mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita
penuhkan hidup kita ini dengan membantu syariat Rasulullah, bantu menghidupkan dan menghayatikan sunnah dan adab dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La